surah Al-Kahfi, di sana kita akan jumpa satu kisah Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain. Ada orang menyatakan Iskandar Zulkarnain itu adalah Alexander the Great. Dan ada yang mengatakan Iskandar Zulkarnain itu adalah Cyrus the Great. Iskandar Zulkarnain, Alexander the Great daripada Rom, Cyrus the Great daripada Parsi. Dan kalau kita lihat sejarah, di antara Cyrus the Great dengan Alexander the Great, yang memang rapat dengan apa yang dicirikan oleh Al-Quran adalah Cyrus the Great. Dan dia adalah orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut syariat Nabi Musa alaihissalam. Dan ketika Jerusalem dihancurkan oleh Nabucodonosor pada tahun 580 tahun sebelum Masihi, dia datang pada tahun 400 sebelum Masihi itu, datang membangunkan balik kota Jerusalem dan juga Baitul Maqdis. Dia adalah penjaga Baitul Maqdis. Jadi siapakah dia? Wallahu a'lam. Cyrus the Great makamnya ada di Iran. Di Iran. Saya pernah pergi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke sana. Tengok, oh ini barangkali ijtihad ulama siapakah Alexander the Great atau Iskandar Zulkarnain. Jadi Iskandar Zulkarnain ini dia terkenal dengan perjalanan dia menguasai timur dan barat. Di antara benda yang dia nak cari, apa benda dia nak cari? Dia ni nak mencari mata air kehidupan. Sebab di dunia ni ada satu mata air kehidupan. Kalau kita minum mata air itu umurnya panjang. Kalau versi bahasa Inggeris dia Fountain of Youth. Mata air kehidupan ataupun Ainul Hayah. Ain mata air, hayah mata air kehidupan. Jadi dia ada kuasa, dia ada dia ada kehebatan, dia ada kekayaan, dia ada tentera yang hebat, dia dapat menguasai timur dan barat. Jadi apa lagi dia nak? Dia nak supaya dia panjang umur. Itu dia perjalanan dia daripada timur ke barat mencari Ainul Hayah. Dalam Al-Quran Allah cerita bagaimana sampai dia terpaksa tolong satu kaum yang tidak diketahui bahasanya. Kaum itu berhadapan dengan satu makhluk yang teruk. Nama makhluk itu Gog and Magog ataupun Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian dikurung Ya'juj dan Ma'juj itu di satu tempat di bahagian, satu tempat di pegunungan, dileburkan dengan tembaga dan besi-besi. Bukan saja besi secara zahir, tetapi juga ada ayat-ayat yang memagari Ya'juj dan Ma'juj itu, sampai Ya'juj dan Ma'juj itu tak mampu untuk korek benda itu. Dan di antara tanda-tanda kiamat yang besar, keluarnya Gog and Magog ini ataupun Ya'juj dan Ma'juj. Jumpa tak kat kita? Sempat tak? Dia bukan manusia, dia macam raksasa macam tu lah. Bentuk dia macam manusia tapi diganas macam manusia, maknanya macam merosakkan, makan benda-benda, merosakkan, bunuh manusia dan sebagainya. Di antara tanda-tanda Ya'juj dan Ma'juj tu nak keluar, keringnya Tasik Galili. Keringnya Tasik Galili. Dan Tasik Galili saban tahun semakin hari semakin surut air dia. Kita tak tahu, mungkin juga pintu keluarnya dari situ, tak tahu. Allahu a'lam. Allah a'lam. Sempat tak agak? Tak tahu kan? Kita tak tahu. Okey. Apa yang saya nak cerita di sini, nak kaitkan dengan pengajian kita, ya Allah, iaitu Allah Al-Akhir. Iskandar Zulkarnain memang satu raja yang cukup terkenal, cukup luar biasa dia punya kerajaan. Ketika dia meninggal, dia nak mati, dia kata dekat orang yang bakal menguruskan jenazah dia kata, ini tarbiyah terakhir aku kepada rakyat aku. Apa dia? Orang nampak aku hebat, orang nampak aku gagah, boleh kurung Ya'juj dan Ma'juj. Bayangkan, nak kurung Ya'juj dan Ma'juj tu kena fight, kena perang dulu. Kena berperang. Bagaimana hebatnya dia? Tak ada manusia dalam dunia ni boleh kurung Ya'juj dan Ma'juj. Tapi dia boleh lawan makhluk Ya'juj dan Ma'juj tu. Maknanya hebatnya tak hebat tu. Dia kata, aku dah rasa aku dah nak meninggal lah ni. Tarbiyah terakhir kepada rakyat-rakyat, nanti apabila aku diusung, ke jenazah aku diusung, tolong keluarkan tangan aku ni. Keluarkan. Berkeranda ni. Biar apa? Biar tangan tu apabila dibawa oleh kuda, dibawa diusung oleh manusia, tangan tu dilihat oleh manusia. Tujuannya apa? Biar manusia tengok. Cuba lihat, itu Iskandar Zulkarnain. Orang yang terkenal.
yang dapat bukan saja berperang dengan manusia, tapi makhluk yang pelik, boleh dikurung, legend. Kan sebab apa? Perang ni bukan dengan manusia. Dengan manusia boleh menang. Ini perang dengan makhluk-makhluk yang aneh, yang pelik, yang bakal keluar akhir zaman. Mana tak mati-mati makhluk tu. Bayangkan, satu legend. Tapi lihat ketika matinya, tidak ada apa yang dibawa. Hanyalah tangan kosong, harta tak dibawa, kekuatan tak dibawa. Dia pesan kepada pengurus jenazahnya itu. Ketika jenazahnya diusung, menangis semua orang. Lihat kehebatan Iskandar Zulkarnain, yang dibawa hanyalah amalan-amalannya. Seperti mana disebut hadis Nabi, kan? Yang kita kan Nabi ulang balik macam mana kita bila meninggal akan mengusung kita 3 benda, iaitu harta kita, keluarga kita, dan amalan kita. 2 akan pulang, keluarga akan pulang, kemudian harta akan pulang, yang tinggal hanyalah amalan kita. Persoalannya, apa amalan kita yang kita bawa? Itu persoalan dia. Apa amalan kita, Bu, Kak, ayah-ayah saya sekalian? Hari ini kita merancang hari tua kita. Bagus, bagus. Rancang hari tua kita, bagus. Sebab hari tua sebahagian hidup kita. Masuk insurans itu, masuk insurans ini, melabur dekat sana, melabur kat sini, ada simpan duit situ, ada simpan duit sini, ada simpan emas itu, ada simpan emas ini. Bagus, Bagus. Memang kita perlu rancang hidup kita, tapi jangan lupa rancang akhirat kita. Sebab hari ini kalau kita dijemput bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, yang tinggal hanyalah amalan kita. Harta tinggal, kan? Kita punya pelaburan tinggal, kita punya emas tinggal, semua tinggal. Yang balik adalah, yang masuk kubur sama adalah amalan kita.